Salam sejahtera saya ucapkan kepada panel yang menonton video ini. Nama saya ialah Mohan Raj Anat Leki Ravi dan nombor matrik saya ialah A164011. Penilaian saya merupakan Prof. Madia Dr. Salihuddin Muhammad Haris. Dalam video ini, saya akan membentangkan projek ilmiah saya yang bertajuk Kawalan Berkoordinasi Sepasukan Robot Boleh Gerak. Kajian ilmiah ini merupakan penyelidikan tentang kawalan berkoordinasi sepasukan robot boleh gerak. Dalam projek ini, satu sistem kawalan teragih untuk mengawal satu pasukan robot boleh gerak dibangunkan. Pasukan robot boleh gerak atau robot sepasukan merupakan sistem yang terdiri daripada pelbagai atau beberapa robot yang bekerjasama antara satu sama lain bagi mencapai sesuatu tugas tertentu. Bagi tujuan tersebut, pelaksanaan untuk mengawal sistem robot memerlukan satu sistem kawalan teragih. Secara kasar, masalah yang timbul akibat daripada penggunaan sistem pelbagai robot menimbulkan cabaran penyelarasan. Malangnya, pembinaan koordinasi yang optimum atau koordinasi yang hampir optimum merupakan perkara yang tidak mudah. Dalam kajian ini, pendekatan yang digunakan untuk menjalankan penyelidikan bagi kajian ini adalah dengan membina dan menjalankan sebuah simulasi robot sepasukan robot boleh gerak dengan menggunakan perisian ROS atau sistem operasi robot. Simulasi yang dijalankan melibatkan dua robot dalam sepasukan. Kedua-dua robot yang digunakan dalam kajian ini ialah jenis Turtlebot. Pasukan robot Turtlebot ini akan melakukan penghindaran halangan dan seterusnya mencapai kesasaran dengan mematuhi algoritma yang ditetapkan. Selepas menjalankan simulasi, proses kajian dan analisis akan dilaksanakan berdasarkan prestasi dan kecekapan yang dicapai oleh sistem robot sepasukan yang dibina. Beberapa parameter diutamakan untuk membandingkan prestasi robot dan misi serta menganalisis faktor pengaruh yang berbeza. Bagi pengenalan projek saya, tajuk kajian ilmiah yang dijalankan ialah Kawalan Berkoordinasi Sepasukan Robot Boleh Gerak. Dalam projek ini, satu sistem kawalan teragih untuk mengawal satu pasukan robot boleh gerak dibangunkan. Pasukan robot boleh gerak atau robot sepasukan merupakan sistem yang terdiri daripada pelbagai atau beberapa robot yang bekerjasama antara satu sama lain bagi mencapai sesuatu tugas tertentu. Bagi tujuan tersebut, pelaksanaan untuk mengawal sistem robot memerlukan satu sistem kawalan teragih. Faktor utama penggunaan banyak robot diaplikasikan ialah kerana keteguhan dan kekuatan sistem dapat ditingkatkan apabila bilangan robot bertambah dalam sistem. Ini berkontra dengan penggunaan robot tunggal. Sistem robot sepasukan diaplikasikan dalam banyak domain yang maju seperti ketenteraan, domain industri dan tugas penyelamatan seperti search and rescue operations. Dalam kajian ilmiah saya, terdapat dua permasalahan kajian. Permasalahan kajian yang pertama ialah pembinaan koordinasi yang optimum atau koordinasi yang hampir optimum merupakan perkara yang tidak mudah. Permasalahan kajian yang kedua pula ialah masalah yang timbul akibat daripada penggunaan sistem pelbagai robot menimbulkan cabaran penyelarasan. Seterusnya, saya akan membincangkan objektif kajian dalam kajian ilmiah saya. Objektif yang pertama ialah untuk mereka bentuk satu sistem kawalan teragih untuk mengawal satu pasukan robot boleh bergerak. Objektif yang kedua pula ialah bagi membina sistem robot sepasukan maya yang dapat mengelakkan masalah koordinasi apabila berfungsi untuk menjalankan satu tugas yang sama. Objektif kajian yang terakhir ialah untuk menguji pergerakan robot sepasukan boleh gerak secara simulasi. Sekarang saya akan membincangkan metodologi atau langkah-langkah yang saya ambil untuk menjalankan kajian ilmiah saya. Raja 1 menunjukkan carta aliran kaedah bagi perjalanan simulasi bagi kajian saya. Langkah yang pertama yang saya ambil ialah untuk membina sebuah senario dan persekitaran robot berpasukan dalam gazebo. Langkah kedua ialah saya memilih algoritma yang digunakan. Algoritma merupakan satu set peraturan yang akan diikut oleh sesebuah robot bagi meneruskan perjalanannya dalam persekitaran. Langkah yang ketiga ialah untuk membangunkan sebuah atur cara kawalan berdasarkan algoritma yang dipilih.
Langkah yang terakhir ialah dengan menguji atau cara simulasi yang dibangunkan pada model robot sepasukan dalam Arvis dan gazebo. Raja 2 menunjukkan carta aliran struktur kawalan robot sepasukan untuk menavigasi dan mencapai ke matlamat yang dituju dalam projek saya. Pada permulaan, kedua-dua robot tersebut akan mengesan objek yang dikenali sebagai halangan dan rintangan di dalam persekitaran dengan menggunakan penderia atau sensor. Dalam projek saya, robot yang digunakan ialah Turtlebot dan robot tersebut menggunakan sensor LiDAR yang disimpan di atas robot tersebut. Seterusnya, dengan menggunakan sensor ini, robot tersebut akan memproses imej melalui sistem kawalan. Seterusnya, robot tersebut akan membuat perancangan laluan dan pemetaan melalui algoritma A* dengan mengira kos fungsi seperti berikut, iaitu Fn bersama dengan Gn bertambah Hn. Jika terdapat halangan atau rintangan dalam persekitaran, robot tersebut akan merancang laluan yang baru dengan menggunakan algoritma yang ditetapkan. Seterusnya, robot tersebut akan mengikut laluan yang ditafsirkan dan mencari persekitaran sehingga sampai ke matlamat. Jika terdapat tiada halangan atau rintangan dalam persekitaran, robot tersebut akan seterusnya meneruskan perjalanan sehingga tamat ke matlamat. Raja 3 menunjukkan perisian ROS dalam platform Ubuntu. Sistem operasi robot atau ROS merupakan kerangka yang fleksibel untuk mengembangkan perisian robot. ROS mempunyai koleksi alat, perpustakaan dan konvensyen yang bertujuan untuk mempermudah tugas bagi membuat tingkah laku robot yang sangat kompleks dan mantap bagi pelbagai platform robot. Kod dalam bahasa pengaturcaraan diperlukan oleh robot untuk menghasilkan tugas yang ditentukan dari peringkat awal perisian pengawal robot sehingga selesainya tugas atau matlamatnya. Seperti yang dilihat, Raja 4 menunjukkan pandangan visualisasi Arvis. ROS mempunyai alat visualisasi 3D yang dikenali sebagai Arvis. Dalam Arvis, kita boleh mendapat pandangan model robot, mendapat maklumat pendiri dari sensor robot dan mentafsir data yang ditangkap. Ia dapat memaparkan data dari kamera, laser, dari peranti 3D dan 2D termasuk gambar dan titik awan. Arvis hanya dapat membaca dan mentafsirkan data yang berbeza yang terdapat di dalam mesej ROS. Raja 5 menunjukkan dua robot Turtlebot dalam persekitaran yang dibina di gazebo. Gazebo pula merupakan simulator 3D yang dinamik dan kinematik yang membolehkan pembangun robot untuk melakukan simulasi robot di sebuah persekitaran yang realistik. Simulator ini menjadikan pengujian algoritma dilakukan dengan cepat, perancangan robot dibuat secara lebih mudah, melakukan ujian regresi dan juga melatih sistem AI menggunakan senario yang realistik. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang hasil simulasi. Robot sepasukan perlu bergerak dari titik matlamat ke titik destinasi yang ditetapkan. Kedua-dua robot Turtlebot mempunyai sensor LiDAR yang dapat mengelakkan halangan dalam persekitaran. Robot tersebut juga telah menggunakan algoritma A* untuk mencari jalan atau jarak yang terpendek ke destinasi matlamat. Setelah robot tersebut bergerak ke titik matlamat dengan berjaya, model sistem ini diuji dalam lingkungan simulasi Arvis dan gazebo. Ujian hasilnya dilihat dengan simulasi ROS. Prestasi model simulasi ini direkodkan setelah proses ujian dan pengesahan sistem ini dianalisis untuk menunjukkan ketepatan model sistem ini berfungsi. Raja 6 menunjukkan tahap permulaan pergerakan robot Turtlebot di dalam Arvis. Kita dapat melihat bahawa kedua-dua robot Turtlebot sedang mula bergerak ke titik destinasi di dalam Arvis seperti dalam Raja 7. Raja 8 menunjukkan bahawa Turtlebot yang kedua sedang mengikuti jalan Turtlebot 1 di dalam Arvis. Raja 9 pula menunjukkan kedua-dua Turtlebot sedang bergerak ke titik matlamat dalam persekitaran.
Dalam Raja 9, kita dapat melihat bahawa pergerakan dalam Arvis ditunjukkan secara dimensi 3D dalam gazebo. Secara kesimpulannya, dalam kajian ini, ketiga-tiga objektif kajian ini telah dicapai. Sebuah sistem robot sepasukan maya yang dapat mengelakkan masalah koordinasi apabila berfungsi bagi menjalankan tugas yang sama telah berjaya dicipta. Secara keseluruhannya, sebuah simulasi robot sepasukan yang merangkumi dua buah robot berjenis Turtlebot telah berjaya dipamerkan dalam perisian dan persekitaran maya iaitu Arvis dan Gazebo. Kedua-dua robot ini merancang perjalanan yang terpendek mereka ke sebuah titik matlamat dalam persekitaran yang dibina sambil mengelakkan halangan yang terdapat dalam persekitaran tersebut. Robot-robot ini mempunyai sensor LiDAR yang berupaya untuk mengesan rintangan persekitarannya pada darjah 360. Selain itu, kaedah penempatan dan pemetaan serentak iaitu SLAM yang digunakan bagi kedua-dua robot ini dikenali sebagai algoritma A-star. Algoritma A-star ini membolehkan robot sepasukan mencari jalan yang terpendek ke destinasi. Secara konklusinya, robot sepasukan boleh gerak berjaya dari titik permulaan ke titik matlamat secara simulasi telah dicipta dengan berjayanya.